Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Hazwani binti Zulkifli. Nombor metrik A164304 akan membentangkan mengenai kaedah yang dikecualikan daripada kaedah al-umur bimaqasidiha, iaitu kaedah man ista'jala ma akhrahu syar'i yujazi biraddihi. Kaedah ini membawa maksud siapa yang mempercepatkan apa yang dilambatkan oleh syarak dibolehkan untuk menolaknya. Maksudnya, sesiapa yang tergesa-gesa mempercepatkan sesuatu yang dilambatkan oleh syarak, maka dia terhalang untuk mendapatkannya. Contoh, sebenarnya sesuatu itu harus baginya bila tiba waktunya, tapi disebabkan dia tergesa-gesa nak cepatkan, maka ia terhalang daripada mendapatkan benda tersebut. Pandangan fuqaha, mereka menyatakan ayat yang berbeza untuk menerangkan maksud kaedah tersebut, tetapi maksud bagi ayat yang berbeza tersebut sama sahaja. Antara beberapa pandangan fuqaha ialah pandangan Hanafi, ia bermaksud sesiapa yang mempercepatkan sesuatu daripada asal dihukumkan haram baginya. Yang kedua, pada pandangan Maliki, kaedah ini bermaksud asal dalam muamalah yang bercanggah dengan maksudnya akan menjadi fasid. Dan yang ketiga, pada pandangan Syafi'i, menyatakan percanggahan yang bercanggah dengan maksud asal. Pendapat daripada pandangan lain juga menyatakan maksud yang sama, cuma ayatnya saja yang berbeza. Kesimpulannya, maksud yang ingin dinyatakan satu sahaja, iaitu siapa yang hendak mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak disyariatkan sebab tergesa-gesa untuk mendapatkan tujuannya itu yang layak baginya, maka syarak jadikan perkara tersebut berlawanan dengan tujuannya dan dia dihalang daripada perkara tersebut sebagai balasan perbuatan dan sifat tergesa-gesa tersebut. Jadi kaedah ini dikecualikan dari kaedah al-umur bimaqasidiha. Maksud yang lebih jelas ialah siapa yang bertujuan mendapatkan sesuatu sebelum tiba masanya secara salah, maka dia dihalang untuk mendapatkannya sebagai hukuman. Contoh bagi kaedah ini, yang pertama, jika ahli waris membunuh pewaris dengan tujuan mempercepatkan pembahagian, maka dia dihalang daripada mendapatkan harta pusaka, sama ada dituduh ataupun didakwa. Contoh, dia bawa kereta, terlanggar ibunya menyebabkan kematian, jadi ada dakwaan sama ada dia sengaja ataupun tidak, dia tetap dihalang untuk mendapatkan harta. Yang kedua, jika suami mentalak isteri dengan talak 3 tanpa keredaan isterinya dalam keadaan nazak dengan tujuan untuk menghalang isterinya daripada mendapat hartanya, kemudian dia mati, maka isterinya tetap dapat walaupun isterinya dalam iddah. Pendapat lain juga menyatakan walaupun isteri tersebut telah habis iddah, tetap akan dapat harta tersebut. Dan contoh yang ketiga, orang yang lari daripada membayar zakat sebelum cukup haul dengan mengurangkan nisabnya dari hartanya, diwajibkan padanya membayar zakat. Contoh lain bagi kaedah ini ialah memasukkan sesuatu ke dalam arak untuk menukarkannya menjadi cuka adalah tidak sah sebab ia tetap dianggap sebagai najis. Seterusnya, pengecualian daripada kaedah ini. Yang pertama, kalau seorang hamba yang mempunyai anak membunuh tuannya, kemudian dia akan dibebaskan walaupun dia sengaja bunuh sebab pembebasannya telah ditetapkan oleh syarak. Yang kedua, jika pemiutang membunuh penghutang, hutangnya perlu dibayar segera. Terusnya, contoh lain bagi pengecualian ini. Yang pertama, boleh bagi perempuan makan ubat untuk hentikan haid. Yang kedua, jika suami mendera isteri untuk mempercepatkan khuluk. Yang ketiga, jual harta berkebetulan untuk ihlak zakat, maka tak wajib zakat. Contoh, ada RM16,000, kebetulan plan nak beli motor jadi kurang nisab, maka tak perlu bayar zakat. Sampai di sini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.